Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You dengar suara saya jelas? Waalaikumsalam. Jelas. Jelas madam. Okey, baik. Ramai lagi ni yang belum masuk ni. Tapi once I mention about 9:30, it should be 9:30 lah. Plus minus 1 or 2 minutes. Harapnya jumpalah linknya sebab saya dah mention dalam kelas saya tu I only use one link for the whole semester. Tak ada link lain dah. Saya tak ada buat link setiap kelas lain link ke tak ada. Senang nak ingat satu link sahaja. Hopefully you all jumpalah. Tadi pun saya dah pin balik dalam kita punya WhatsApp tu. So how are you today? Okay ke? Okay madam. Hello. Okay, madam. Madam. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah kalau okey. So hari ini kita nak membincangkan topik yang berkenaan dengan kita punya assignment. So basically starting this week you dah boleh buat dah boleh cari dah siapa entrepreneur yang you nak interview. Okay, so it won't take a long time lah untuk kelas kita pada hari ini. Okay, so sebelum kita mulakan kelas, kita buka dululah dengan surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. So before that, give me some response. Siapa yang masih belum masuk dalam GC, dalam Google Classroom? Ada ke yang belum masuk, belum join? Semua dah boleh join Google Classroom ke? Boleh madam. Dah, madam. Dah sebabnya as you can see on your screen now about the guideline, I have been attached dalam kita punya Google Classroom. Guideline assignments guideline. So yang saya paparkan di screen sekarang, you boleh dapatkan dalam kita punya Google Classroom. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assignment yang pertama iaitu case study. Okay, this is an individual assignment that contribute about 20%. Okay, so starting this week until saya bagi sampai week yang kelima lah. Ada lecturer week keempat dah kena hantar. Saya bagi sampai week yang kelima for you to submit the first assignment. Okay, so basically the first assignment is about the personal interview lah, ataupun you need to select one entrepreneur. Sama ada entrepreneur itu dia online ataupun offline, doesn't matter as long as that kind of entrepreneur run a business lah. Tak kisah kalau dia buat dropship, tapi make sure that dia bukan part time lah. Dia macam even though dia dropship tapi dia dah buat lama lah, 3 tahun. Dia dah start maybe tahun lepas ataupun tahun ni, tapi keep continue. Bukanlah macam dia buat suka-suka, nak buat tak nak buat tak nak lah. So pilih entrepreneur yang ada full commitment. Dia memang involved dalam business. Okay, so tak kisah servis ataupun produk. Okay, so what you need to do adalah you kena collect as much as possible about that entrepreneur, and the most important thing adalah berkenaan dengan PEC, personal entrepreneurial competencies, which today we will discuss about 13 PEC. Okay, alright. So ni bawah dia ni, dia punya ni lah, dia punya sedikit guideline berkenaan dengan report. Okay, so dalam kelas saya sangat pentingkan you follow guideline. Let's say guideline tu kata ada cover page, ada executive summary, so you need to put this accordingly macam yang saya mention ni lah. Cover page dulu, executive summary later on, then table of contents, so follow. Okay, kalau you follow, senang saya baca, senang saya bagi markah. Okay, and another one, saya mementingkan kekemasan. Okay, bermaksud saya tak suka kalau page pertama tulisan macam ni, page kedua tulisan kecil pula, page ketiga dia bold entah mana-mana, dia tak justify, tak boleh macam tu. Kena cantik-cantikkan assignment you sebab yang bacanya saya, mata saya yang melihat, so dia kind of influence lah that lecturer punya mood. So kalau mood dia baik, baca pun best, so insyaAllah lah tinggi lah. Makanya kalau dah selak pun
menyakitkan mata, berterabuk, betah lagi markah yang cikgu dapat. Itulah. Okay. So make sure assignment kena proper. Okay. So and another one about this assignment, let's say kalau you kata madam saya tak boleh nak face to face dengan entrepreneur tersebut. Yang saya pilih tu sebab dia jauh. Yang you pilih tu cousin you. Dia duduk dekat Selangor ke ataupun luar pada Selangor dekat Pahang, dekat Kelantan ke, tapi you nak interview dia. So never mind, we can choose others punya method which we have WhatsApp, kita boleh buat Google Meet, kita boleh guna interview dan email dan sebagainya. Yang paling penting adalah cara you dapatkan maklumat tu. Kalau nak guna both pun boleh, guna WhatsApp, face to face pun dah, guna lagi WhatsApp pun boleh. At the end of our kita punya report ni, yang bahagian 7 ni, appendix ni, you kena masukkan gambar sebagai bukti. Tak adalah nak kata assignment you siap tapi dari mana you dapat sumber-sumber ni, nak tahu jugalah. Takut you ambil daripada internet, you ambil daripada previous student punya assignment, so ada evidence. Okay, so let's take a look one by one about the guideline of content. So kita ada cover page seperti biasalah. You pun memang dah faham dah buat assignment dekat UiTM kan, ada logo dan sebagainya, you punya details dan sebagainya. So kita ada executive summary. So student selalu tanya, puan dalam executive summary what should I put? Satu dekat sini, if appropriate, should be written last to focus on key points or findings. Bermaksud bukan saya kata executive summary tu you need to put selepas pada appendix, bukan. Biasanya orang akan tulis executive summary ni last sebab executive summary ini it will explain your journey in doing this assignment. So saya bagi contoh, mungkin dalam kita punya executive summary paragraph pertama you mention lah, this assignment is about to collect information one of the entrepreneur that I have been selected. So siapa yang you select tu? Kenapa select dia? Okay. Yang kedua pula, what kind of method yang you guna? So you katalah I have chosen, okay, penggunaan perkataan I. Yang tu pun ada student tanya, puan boleh ke guna perkataan I? Apa yang saya study, apa yang saya belajar, if we are doing a report, we should use kata ganti nama yang kedua sebenarnya. Tapi saya tak punish lah kalau you gunakan I juga, tak ada lah. Sebab ini adalah assignment, bukan you hantar thesis. Tapi kalau you hantar thesis, you tak boleh guna perkataan I. Dia kena guna perkataan the researcher, menggambarkan kita lah. Ataupun this student, menggambarkan kita. Bukan menggambarkan orang lain. Kata ganti nama kedua, menggantikan diri sendiri, I. Kalau kita baca dia macam lebih makna appropriate bagi saya. This student have been selected Pak Abu Nasi Kandar, contoh restaurant, to be interview. So this student also doing this interview face to face. Macam itulah. So yang pertama you mention dulu siapa yang you interview. Yang kedua method yang you guna pakai. Okay. Yang ketiga you boleh ceritakan tentang informasi apa yang you dapat. Iaitu you collect berkenaan dengan history of the business tersebut. Ataupun and another one is about the biodata of the entrepreneur. Okay, itu yang you collect from that interview. And last but not least, paragraph yang keempat, you boleh masukkan the problem that you facing while you doing this assignment. Mungkin dia kata why doing this assignment, the student facing several problem such as internet connection,
such as apa lagi, kekangan dari segi you punya masa tak sama dengan masa entrepreneur tersebut, nak kena manage betul-betul. So tu boleh letakkan sebagai kekangan. Ataupun you punya laptop hang ke, tu bolehlah letakkan sebagai masalah. Okay. Ataupun you kata data yang you dapat tu sangat limited, bolehlah letakkan sebagai kekangan. So executive summary is about 1 page only, tak payahlah sampai 2 page, 1 page setengah pun dah banyak. Biasa orang akan letakkan dalam 1 page sahaja, so that when the reader, iaitu saya lah, when the reader read your report, they will give the first sign yang menyatakan okay, budak ni buat pasal ni, dia interview ni, oh ini masalah dia. Okay, so kita dah dapat satu gambaran why only reading the executive summary, belum masuk lagi introduction semua tu. So executive summary, sebab tu saya kata executive summary is your journey, why you doing your report. Okay. So dah settle executive summary, kita ada table of content. Table of content pun saya selalu advise my student buat elok-elok lah. Ada dia punya number kan, kalau you buat dalam table ada number, ada title, ada pages. Some of student dia take it as easy things lah, dia letak just letak the title without the pages. So macam mana, tak memenuhi syarat lah. Table of content kena ada 3 perkara itu, numbers, title dan juga pages. Okay, and kita masuk kepada kita punya content. Case study punya content, the first one adalah berkenaan dengan entrepreneur profile. Iaitu terdapat 2, kita ada company profile dan juga entrepreneur information. The first one you cerita dulu tentang company itself. Okay, backgroundnya macam mana, kalau ada carta organisasi, letak carta organisasi. Ada juga student tanya, madam ni saya interview ni dia buat bisnes kecil-kecil je, dia tak ada carta organisasi. You yourself are allowed to create carta organisasi untuk mereka. Contohlah dia kata I buat dropship je, so adalah dia sebagai dropship tu, lepas tu dia adalah anak 2 orang, buatlah dia atas tu dia, bawah tu anak dia. Buat macam tu pun dah okey dah. Kalau dia memang ada proper punya organizational structure, boleh masukkan terus. Okay, saya nak nasihatkan, even though you are doing, kalau you interview orang yang bukan daripada macam dropship tu, bermaksud dia ada company besar hal lain, memasak, Cokotop ke, Sabela ke, Sobela ke, bermaksud dia ada company kat HQ dia sebagai dropship saja. So you jangan cerita pasal dia punya HQ sahaja, tak boleh. You kena cerita sebenarnya the main dia tu. Bermaksud dia tu yang tubuhkan syarikat dia sendiri. Even though dia dropship saja, dia menjalankan bisnes tu. Bermaksud you kena cerita tentang diri dia, bukan cerita pasal memasak dilahirkan bila, nama sebenar Sabrina, bila memulakan bisnes. Jangan cerita pasal owner dia, jangan cerita pasal company owner tu. Cerita pasal dropshipper tu. Bila dia mulakan bisnes as a dropshipper tu, kenapa dia pilih bisnes tersebut, apa pengalaman dia ke, cabaran dia, you boleh masukkan dalam entrepreneur profile ni, 4.1 dan juga 4.2. So saya tak nak you get confused. Kebanyakan student akan cerita pasal HQ tu lah, pasal cerita memasak, tadilah contoh memasak, cerita pasal pengalaman memasak tu lah, company tu buat apa. Saya tak nak cerita pasal company tu. Kalau you masukkan sikit-sikit boleh, tapi tak nak the whole thing. Saya nak cerita pasal, saya nak baca tentang entrepreneur tu yang you interview tu, bukan cerita pasal dia punya founder. Kalau you interview tu founder, okey lah. Okay, so kena get clear kat situ. And kita ada point yang nombor 5, iaitu PEC ni lah, Personal Entrepreneurial Competencies, which consists of 13
Character. Lepas saya discuss pasal guideline, kita masuk terus kepada PEC. Okay, so dalam PEC ada 13 ciri-ciri. What you need to do, you only select 4, at least 4. Okay, 4 saja PEC that you think that related with the entrepreneur that you have been chosen before. So untuk tulis PEC ni, you tak boleh nak kata Encik Abu is a hardworking. Jangan tulis macam tu je. So dalam PEC you can tulis, for example, you kata dia adalah seorang yang berinovasi. So Encik Abu is one of the characteristic adalah innovation. Kenapa you kata dia innovation? Apakah itu innovation? Mungkin dia kata dia Pak Abu ni pernah menang award inovasi, ataupun dia sentiasa menaik taraf produk dia. Bagi example, berdasarkan previous experience, ataupun dia ada pernah menang award ke, dia punya achievement ke, dia punya experience tu lah. Kalau you kata dia adalah risk taker, kenapa you kata risk taker? Sebab dulu Pak Abu cerita dia pernah gagal. Tapi dia tak mudah berputus asa, dia ambil cabaran, dia berani take the risk untuk keluarkan lagi modal untuk bangunkan lagi dia punya business. Contoh sebegitu. Okay, make sure ada 4 lah. Right, so next adalah conclusion. Apa yang you dapat daripada kita punya assignment ini. So selalunya student akan tulis, dia kata from that interview I've learned a lot about how to become a successful entrepreneur. Macam tu. Apa ciri-ciri entrepreneur yang berjaya. There is lots of challenges to become entrepreneur. But entrepreneur are able to manage their business. Macam itulah. Bila you buat interview ni, you dah decorate satu pengalaman baru. So apa pengalaman yang you dapat? Apa pengajaran yang you dapat? Masuk dalam conclusion. Dan last but not least adalah appendices. Seperti yang saya mention tadi, appendices hendaklah evidence yang you letakkan bila you buat interview. Kalau you nak masukkan gambar-gambar seperti gambar produk ke apa ke pun boleh juga. Okay. So dia tak nak pergi. Okay. Dia sama je ni. Saya sebenarnya tak tahu tiba-tiba dia keluar apa ni. Reading mode ni . So basically macam tu lah. Boleh faham ke dengan kita punya assignment yang pertama? Ada soalan untuk assignment pertama? Faham, madam. Ya? Faham. Faham. Okey, faham. Alhamdulillah. Siapa ada kekeliruan nak tanya? Ada apa-apa soalan tentang first assignment? Tak ada tak ada pun yang nak minta references. Tak perlu kot. Kalau ada request pun saya bagi. Tak ada request ni. Okay. Alright. Hello, madam nak. Baru ada bersuara. Saya saja tak nak bagi. Kalau ada minta, saya bagi. Okay. Nanti saya akan masukkan dalam kita punya Google Class. Okay. Mana saya tak nampak pula. Okay. Saya ambil yang highest mark lah. Ambil yang tengah-tengah kan salah buat pula. Ambil yang highest mark terus. Okay. So hari ini macam saya mention tadi, kita akan go through about the PEC. Okay. Apa yang akan masukkan dalam kita punya first assignment, iaitu Personal Entrepreneurial Competencies yang kita panggilkan sebagai PEC lah, senang. Okay. So apakah PEC ini? It refer to the characteristic, ciri-ciri yang ada pada successful entrepreneur in order untuk dia manage dia punya business lah. Okay. So PEC ni sebenarnya dia daripada McCracken, apakah nama dia, ada orang lah yang buat research tentang PEC ni. So he come up with the 13 solid characteristic yang selalunya ada dalam successful entrepreneur. Okay.
Okay, so ni McLagan and McBurr 1985 lagi diorang dah pun explore about entrepreneurial competencies. Okay, kita ada 13. Okay, the first one adalah initiative. Okay, kalau you tengok inisiatif ini adalah orang yang able to take action beyond of his requirement and to act faster. Dia adalah seorang yang orang tak suruh pun lagi tapi dia dah pun bergerak ke depan. Let's see lah macam saya kata. Okay, assignment kita ni ada 3 kan. Yang pertama ni kena cari entrepreneur. Masa minggu lepas saya dah briefing sikit pasal kita punya assessment. So dia dah pun select dia punya entrepreneur. So dia ni adalah seorang yang berinisiatif tinggi lah. So orang yang sebegini, they have a good characteristic to become a leader. Sebab leader ni dia tak boleh tunggu, dia bukan follower. So dia kena ke depan. Sebelum orang buat, dia kena buat dahulu. Okay, so ini adalah example of people that have this kind of characteristic. Does think before being asked, act to extend the business into new areas. So dia tak takut, dia nampak peluang lah. Ya, kalau kata sekarang adalah musim pandemik, bila dia bisnes tak berapa nak jalan, so dia ada inisiatif lain. Example, dia buka secara online, buka secara boleh hantar COD dan sebagainya. Tak bergantung, tak reliance only on the physical store sahaja. So ini adalah entrepreneur yang berinisiatif. Kalau you rasa entrepreneur yang you select tu ada ciri inisiatif, you boleh masukkan lah. Okay, so the second one adalah seize and act on opportunities. Sentiasa melihat ataupun melihat kepada peluang dan grab that kind of opportunity lah. Okay, there is a lot of opportunity and chance yang ada kat luar sana sebenarnya. Good entrepreneur will see the problem and able to able to change that kind of problem into a profit. Kita ni kan manusia, netizen ni selalu macam merungut. Tak ada air, merungut je lah. Kita perak mana nak rasa kan. Orang kat Selangor dah rasa tak ada air dan sebagainya, merungut. Tapi entrepreneur nampak apa? Dia seize opportunity. So dia act on opportunity, come out lah dengan tempat simpan air yang macam-macam jenis. Orang yang duduk dekat atas pun senang untuk dibawa dan sebagainya. So itu masalah daripada kita, tapi dia pun nampak opportunities. Okay. Next adalah persistent. Okay, persistent ni bermaksud seorang yang even though he or she doing a same thing, repeated the same thing, dia tak kisah. Dia able to make repeated effort or to take different action to overcome an obstacle. In doing a business, marketing is so important, right? So doing a marketing every day, ada orang kata macam alamak malas lah, semalam dah post 10 lah dalam Facebook, cukup lah tu. So hari ni dia relax, tak ada. When you become an entrepreneur means that you are working 24/7, 24 jam, 7 hari seminggu. Kena buat marketing hari-hari. Once one day you left the marketing, people dah takkan nampak dah you sebenarnya. So make sure that you sentiasa lalu dekat wall orang lah. Okay. Kalau you tak boleh nak post benda yang berlainan, you repost lah benda yang you dah repost minggu lepas tu So yang bermaksud keep on doing something, repeating. Okay, so itu adalah persistent. Ataupun kisah-kisah lain pun ada juga, bukan dari segi marketing saja. Mungkin kena sentiasa melayan customer, kena sentiasa when people say that hantar COD pukul 5, you be punctual. You tak pernah miss, tak pernah lambat. So you persistent. Bila you doing something itu, you buat dengan bersungguh-sungguh lah. Okay, so the next one adalah information seeking. Sentiasa rasa macam dahagakan ilmu. Wah, bahasa dahagakan ilmu Okay, so sentiasa rasa macam diri ni tak lengkap.
Even though you dah pun berada di tahap yang tinggi, tapi you masih lagi ada guru you sentiasa minta pendapat daripada orang lain. Able to take action on how to seek information. Macam mana nak dapatkan informasi ni, there is a lots of way. You boleh bertanya kepada orang yang telah pun berpengalaman dalam industri itu, ataupun you boleh buat research, ataupun you boleh go for training dan sebagainya. Okay. So bila kita buat bisnes ini, entrepreneur ni tak boleh rasa dia hebat dah. Okay. Saya ada seorang kawan yang mana dia involve dalam bisnes Shaklee. Panggil Shaklee ke Shaklee entah. Tapi yang itulah yang supplement tu. So dia dalam within 3 years dia buat bisnes tersebut, dia telah sampai ke ranking yang paling atas lah. Master Coordinator. Tapi sampai sekarang what I can explain about her, dia masih lagi mencari ilmu-ilmu, hadir ke kelas, pergi ke seminar, beli buku dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia nak ajar tim dia. Okay, sebab dia as a leader, dia tak bolehlah nampak yang ni kod. Sebenarnya perkataan kod tu sangatlah tidak bagus. Bila you bekerja dalam sebuah industri, kalau kilang lah kebanyakannya, tapi you tak kerja kilang lah pun. Kalau lah kan, kalau orang yang pernah bekerja di kilang, manager tak suka perkataan kod. Kod tu maksudnya tak pasti. Kita nak keluarkan produk ni, kat kilang ni nak keluarkan produk, rasanya colour hitam grey coat. Bila dah coat tu tak sure tu, nanti bila dah keluar punya result, dah colour tak cantik, bertumpuk-tumpuk dan sebagainya. Macam juga kalau you kerja dalam medical ke apa ke, kalau you salah bagi perkataan kod tu mengakibatkan keselamatan nyawa orang lain. So penting untuk you search for information. Okay. Right, seterusnya laju pula. Concern of high quality of work. Okay. Bila kita buat sesuatu pekerjaan, make sure that kita letakkan ada standard dia tu. Macam you buat assignment juga, macam saya mention tadi, kena follow guideline. Make sure that you follow guideline. Janganlah rasa macam dah siap dah ni, hantar je lah. Tak boleh. Check lah dulu. Check spelling, check grammar tak check pun tak apa, sebab saya tak pandai grammar pun. Okay, so check yang penting spelling, yang penting follow guideline, yang penting justify dan sebagainya, ikut format 1.5 spacing, Times New Roman or Arial 12 ke 10 lah, tengok balik kita punya tu guideline. So you memang akan meletakkan standard. Okay, so standard ni sebab apa? Sebab kita nak challenge kita punya diri. Macam entrepreneur juga. Okay, kalau dia kata macam okay dah capai sales 10,000 tu dah okay dah bagi saya sebenarnya. Tak dapat lebih pun tak apa. Tak boleh. Sebab dia kalau dah jadi entrepreneur, dia punya pencapaian tu infinity sebenarnya. Dia nak lagi. So bila kita produce produk pun, make sure that produk yang you hasilkan tu berkualiti lah. Kita nak jual ke orang. Let's say lah kalau you buat food and beverage. Okay, kalau orang yang buat food and beverage ni, dia kena ambil typhoid punya injection kan dan sebagainya. So dia nak hasilkan makanan kepada orang without testing. So you rasa macam sedap ni, okey dah ni, boleh jual ni. Tapi bila dah keluar lagi, tawar lah, kerah lah. Saya sangat macam pelik. Bila saya beli macam keripik lah. Sebab saya suka makan keripik. So bila saya beli keripik, kenapa ada orang jual keripik yang keras? Kenapa ada orang jual keripik yang macam dia dah berbau, macam bau pelik sikit? Dia tak check ke? Dia tak ada panggil apa tu? Dia punya checking tu panggil apa? Alah, orang yang check bahagian quality QS kan? QS ke QA? Quality assurance ke quality surveyor? Yang satu lah. Orang yang check bahagian. Ya?
QC kan. QC. QC, quality control. Betul. Tak ada orang yang akan check ke dia punya ni. So make sure bermaksud dia tak berapa nak ni sangat lah tentang quality dia tu. Yang supposedly kena jaga elok kan. So tak boleh lah macam tu, kenalah pastikan semua benda tu sama kan. Kalau dah keras tu janganlah keluarkan. Okay. So itu kalau dikata entrepreneur tersebut adalah concern of high quality of food. Okay. Next adalah commitment to work contrast. An entrepreneur places the high priority on getting a job complete. So dia tahu mana satu yang perlu diselesaikan dahulu. Bila kita jadi entrepreneur ni, there's a lots of thing you need to think, you need to do, you need to plan. So which one is more important? Nak kena buat marketing dulu ke? Nak kena buat admin planning dulu ke? Nak buat operation planning dulu ke? Nak kena buat financial planning? Okay, so you need to know which one is more priority. Nak kena keluarkan, nak kena buat pinjaman dulu ke, ataupun nak kena planning for the project implementation cost dulu ke. Okay, so you tengok entrepreneur yang you interview tu, adakah dia commitment to work contrast. Dia memperlihat menunjukkan karakter yang mana disusun dia punya ni. Dia ada jadual lah. Saya tahu, okay, kalau saya buat kerja, saya make sure dulu deadline dia. Okay, yang mana perlu saya selesaikan dahulu. So bermaksud that kind of entrepreneur adalah commitment to work contrast. Okay, so the next one adalah efficiency orientation, yang bermaksud always finds ways to do things faster. With all fewer resources or at a lower cost. Ni biasanya kalau orang kerja kat industri pembuatan, manufacturing company, yang mana dia bila kita involve dalam manufacturing, it's very good kalau you can reduce the cost. You are able to menggunakan resources yang sedikit tapi dapat menghasilkan produk yang berkualiti, as well as can fulfill the demand. Okay, so dia adalah seorang yang efficiency orientation, and selalu buat kerja cepat. Kita ada je sebenarnya jumpa dengan orang yang macam dah siap dah weh, assignment dia laju gila, baru je cakap macam dia tengok Upin yang watak meme tu. Bila dia masuk je kelas, selamat pagi cikgu, right? So nanti meme kata, cikgu, saya sudah siap homework. Dia seorang efficiency orientation lah tu, laju. Ada orang yang tak siap lagi sebenarnya, tapi dia dah pun cakap dia dah siap. Habis fizi, habis jarjik, semua habis, tak siap pergi sekolah. So dia bermaksud meme tu of efficiency orientation. They look for or find ways to do things faster or at less cost, ataupun they use information or business tools to improve efficiency. Dia fully utilize lah apa yang ada di company. Dia boleh buat sesuatu benda tu berinovasi. Let's say lah kalau company kita ni nak reduce cost tapi nak tambahkan profit, nak tingkatkan profit, macam mana? So they come up with a solution. Dia kata, okay, never mind, why not kita suruh je mereka ni separuh kerja kat pejabat, separuh kerja kat rumah. Ni cerita bukan dalam pandemik. Dulu pun dah ada syarikat yang dia cut cost macam tu. So sekarang ni sebenarnya terbukti pun orang boleh bekerja di rumah. Become flexible tu bukan satu benda yang salah. Orang pekerja masih lagi efisien bila berada di rumah. So dia come up lah dengan benda yang macam tu, yang dapat jimatkan kos tetapi masih lagi maintain the efficiency. Okay. Next adalah systematic planning. Entrepreneur develop and use logical step-by-step planning to reach goal. Okay, bila kita buat sesuatu bisnes itu, kita mesti plan dulu. Mula-mula nak kena buat apa ni? Nak buat dropship. Mestilah kena cari dulu apa yang you minat. You minat jual tudung, you cari beberapa sources orang yang jual tudung.
So demand ni macam mana? Tudung ni ada ke orang kenal? So you buat research about bisnes apa yang you nak involve dahulu. Dan juga dari segi kos yang you perlu keluarkan. Kalau you rasa macam tak naklah keluarkan kos, carilah yang tak ada. Yang zero, tak perlu bayar tu kan. So you plan lah. Bila dah dapat, apa cara you nak promote. Bila dah bila dah dapat you punya income ataupun dapat you punya profit, how you manage your finance. Okay, so you are seorang yang systematic planning. Kalau entrepreneur tu you nampak dia macam dia seorang yang sangat planning ni, dia akan cerita. Ni dia akan cerita contoh, even though kita ada masalah sekarang dalam pandemik, tapi saya dah sediakan planning untuk pekerja saya. Kita reducekan sedikit lah working time. Contoh, sebab apa nak bayar gaji rendah, contoh tu. So itu adalah salah satu systematic planning jugalah. Okay, taklah dibuang terus kan. Alright, so the next one adalah problem solving. Problem solving ni tak jadi entrepreneur pun kena ada karakteristik of problem solving ni. Okay, so dia apa saja halangan yang datang. Dia boleh identify potential unique ideas. Masuk Syiratul Jihan. Dia boleh je selesaikan masalah itu in a correct way lah. Okay, so dia boleh tukarkan masalah itu kepada benda yang that will give benefit to that organisation. Okay, itu ada problem solving. Next kita ada self-confident. Dia rasa macam berkeyakinan. Okay, yakin ini, confident ini, ada orang memang dah dilahirkan dia nak cakap apa? Dia boleh bercakap depan orang. Dia boleh memberi syarahan depan orang. Dia boleh bercerita depan orang. Dulu masa sekolah rendah bercerita lah. Ataupun ada pertandingan menari ke. So dia boleh berada di depan audiens yang ramai. So dia self-confident dia tinggi. Ada orang dilahirkan dengan sifat yang pemalu level tinggi lah. Sangat pemalu. Kalau you nak tahu, Mahatma Gandhi, hopefully kenal lah Mahatma Gandhi kat India tu. Dia dilahirkan dengan sikap yang sangat malu. Dia pergi ke sekolah, habis sekolah dia balik. Macam kita, habis sekolah rendah hari tu main dulu, main kat padang lah, main cuk tiang lah, main tinting lah. So dia tak. Sebab dia malu. Dia malu nak kawan orang. So dia pergi sekolah, dia balik sekolah. Tapi as you can see now, siapa dia sekarang? Sebab dia pilih untuk keluar daripada comfort zone dia. Okay, bila dia dah belajar di masuk kat mana overseas lah, keluar pada India, dia ambil law, dah jadi lawyer pun ataupun attorney pun, dia masih lagi ada sifat malu. So bila dia ada sifat malu, orang akan cakap lah, buat apa nak ambil peguam ni? So dia decide untuk untuk keluar daripada comfort zone dia tadi lah, sebab dia kata I have the power to choose. So dia gunakan analogi sebatang pen. Okay, once you choose untuk ambil satu pen ini, bermaksud you ambil hujung dia, mata dia sampailah hak belakang dia. You ambil sebatang pen. Bukan you hanya ambil depan saja. So once you choose to keluar daripada your comfort zone, means that segala benda yang mendatang, segala benda yang buat dia rasa down, dia kena hadapi. So kat situlah dia build dia punya self-confident. Sampailah dia dapat memerdekakan India. Siapa tahu macam mana Mahatma Gandhi merdekakan India? Do you have any ideas? Ada tak? Siapa tahu tak? Dia pergi perang ke? Dia pergi bunuh orang ke? Ada? Kau tak ada, cakap tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay. So, ada satu buku yang saya baca. Ada tak saya tak dalam slide saya ni? Ada kot. Buku yang saya baca tu, Mahatma Gandhi dia memerdekakan India bukan dengan cara peperangan.
tetapi dengan cara kasih sayang. Love. Okay, bila orang British datang ni, serang India ni, menjajah India ni, macam-macam lah yang dia buat kan, sama lah macam apa yang dia buat dekat tanah Melayu pun. Tetapi Mahatma Gandhi kata jangan lawan seperti apa yang mereka buat. Kita hormati mereka. Dia campak tahi, kita bagi bunga. Macam itulah konsep dia. Sehinggalah suatu hari British rasa macam tertawan hati sebenarnya dengan sikap orang India pada waktu itulah. Sebab itulah dia kata dia bagi balik India ni kepada orang yang sepatutnya. So dia tak menggunakan kekerasan. Itu yang ditampilkan oleh Mahatma Gandhi. Okay, so pentingnya kepada self-confident ini. You pun as a student kena ada self-confident yang tinggi. Kan? Nak buat ODL, tak semua orang nak buka kamera. Kalau tak confident, tak semua orang nak bersiap duduk depan laptop kan. Ada orang duduk atas hati, ada orang duduk menyarak, ada orang laptop depan tapi my headphone dan sebagainya. Contoh, saya tak terkelas ni, kelas saya baik. Husnuzon saya ni. Okay, alright, so the next one adalah assertiveness and entrepreneur conference. Problem and issue with others directly. Okay, bermaksud tell others what they have to do. So dia sentiasa macam when they have a problem, dia cari dia punya team. Dia tak buat sorang-sorang. Bila buat sorang-sorang ni, kita shock sendirilah. Bila kita ada teams, we can share our problem, we can break through our problem itu jadi problem yang kecil-kecil. So solution ni pun maybe akan comes with a different ideas. Okay, itu adalah assertiveness. And another one, kita ada persuasion. Persuasion ini adalah kalau entrepreneur itu ada sikap yang memujuk. This is very related with someone yang buat perkhidmatan. Contoh dia sebagai life planner. Dia kena ada sikap persuasion ini. Convince someone to buy a product or service. Kenapa you beli produk yang sama daripada si A, bukan daripada si B? Mungkin you as a life planner, you selalu macam panggil apa kalau mungkin you tak terdedah lagi kepada life planner ni ataupun orang yang jual insurans dan takaful. Ada orang yang jual insurans dan takaful, agent dia sentiasa macam bukan menyumpah, curse situ. Dia curse you. Macam mana kalau you mati esok? Macam mana kalau you sakit esok? Macam mana kalau esok accident, esok jatuh bangunan dan sebagainya. Dia kata macam tu dia kata macam tu kat kita as a client. So kita akan rasa macam dia ni doakan aku mati cepat ke? Tetapi berbeza dengan si A. Si A ni tak kata macam tu. Si A kata macam this is very good for your family, for investment, untuk ini, untuk itu. Dia gambarkan apa yang akan jadi pada masa hadapan, apa yang you akan dapat, kesenangan ciri-ciri ni. Bapak kita rasa macam okay, ini adalah benefitnya. So kita akan beli dengan si A compare dengan si B yang suka curse kita tu. Okay, so sifat memujuk itu adalah berlainan tekniknya. Okay. The next one adalah use of influence strategy. Means that when we are doing business, kita kena juga ada someone yang kenali someone yang ada influence. Yang boleh influencing others untuk join kita punya untuk beli kita punya produk ataupun menggunakan kita punya service. Okay. Kita pun selalu tengok kalau orang influencer ni dia pakai apa pun orang rasa macam dia pakai apa lah. So bila dia OOTD tu dia akan mention lah shawl from Tudung People, blouse from Kalakisha, pants from Ryan Haya, ada ke? Shoes from Nike, macam tu lah. So dia akan tag. So that orang yang lihat penampilan dia tu akan pergi kepada IG tersebut. Saya pun ada juga seorang kawan, tak tahu lah nak kata dia influencer ke apa, tapi
bila dipakai satu pakaian tu kan, blouse kan, tak ingat dah blouse pada mana. Orang tanya, blouse beli kat mana kan, dia mention, dia beli kat situ. Owner IG yang jual blouse tu kata tiba-tiba sold out semua. So bermaksud dia dah berjaya lah influencing orang lain untuk beli baju yang sama. Okay. So kalau kita buat bisnes, kita ada kenal dengan orang-orang macam ni, advantage lah. Ataupun kalau tak kenal pun boleh je buat connection, bayarlah sikit kan. Bagi free ke apa ke. Okay lah. Okay. Right. So berakhir lah sebenarnya. Tadi tu 13 karakteristik a successful entrepreneur. Ada 13 tadi tu lah. So you as a student sekarang ni kena completekan you punya assignment. The first one, case study lah. Okay, saya ulang balik, case study adalah berkenaan dengan selected one entrepreneur, tak kisah online ataupun offline, buat interview. So you kena relate dengan 4 PEC. 4 PEC yang saya mention tadi itulah. Okay, make sure 4 PEC yang ada dalam 13 ni lah. Yang tiba-tiba nanti you cerita pasal lain pula yang tak ada dalam ni. Saya terima je sebenarnya, tapi bermaksud you tak dengar lah apa yang saya mention dalam kelas. Bukan kelas you, kelas lain. Okay. Husnuzan lagi. Okay, so yang saya cerita tadi tu kan, yang pasal Mahatma Gandhi kan. You rasa mana satu gambar Mahatma Gandhi ni? Mana satu dia? Kacamata. Atas Yang ada jambang tu ni ada. tengah bulat tu. Muka macam grandpa. Punya siapa? Ni dia. Yang pakai kacamata bulat ni, muka macam India ni lah. Kan memang ada orang India pun. So inilah dia sebenarnya Mahatma Gandhi ni. So ini adalah sebuah buku yang saya baca that is very inspired. Ni Mahatma Gandhi, ada macam-macam lagi. Ada Christopher Columbus, ada George Washington, Benjamin Franklin, ada Wright Brothers yang ni dia buat aeroplane. Ada Abraham Lincoln, siapa tak kenal Walt Disney. Walt Disney ni dia buat orang ketawakan dia. Dia kata dia nak buka taman tema. So orang kata, siapa nak pergi taman tema? Siapa nak buat taman tema tu macam mana? Kan bila dia dah berjaya dengan satu yang dia buat, so berapa taman tema ada kat Jepun, ada dekat mana dah? Dua, tiga dekat dalam dunia ni kan. So bila dia dah berjaya buka, so dia dah buka mata orang jugalah. Ramai pengunjung yang datang. Pada dasarnya bila dia nak buat animasi pun, kalau zaman-zaman saya, kartun-kartun ni pendek-pendek je. Dia dalam masa 4 minit, 4 ke 5 minit, habis satu kartun. So dia cerita benda lain pula. Tapi sekarang you tengok kartun berjam-jam. Ada kartun yang sejam setengah kan. Macam Cinderella, macam Beauty and the Beast. Frozen. Frozen. Minat Frozen lah Liv. Yang kan minat anime. So bila dia nak come out dengan cerita panjang tu pun orang gelak. Siapa nak tengok cerita kartun panjang? Orang tengok movie je panjang. Tapi dia berjaya buat Disney. Okay. So apa lagi? Okay, so 10-19 awal lagi. Okay, so saya nak tinggalkan you all dengan aktiviti lah seperti biasa. So yang dah hantar aktiviti pada minggu lepas, terima kasih banyak-banyak. Macam-macam yang you all nak jadi kan. Nak buka bisnes itu, bisnes ini, servis tu, servis ni, menarik. Okay, tak apa. Kita dalam ENT 300 ni memang kita dibenarkan dan digalakkan untuk ada imajinasi. Memang kena bila you jadi macam ni, bila you dah jadi orang yang berjaya, dah pakai kereta tu, kereta ni, kalau you makan gaji payah sikit nak jadi orang kaya. So boleh buat bisnes, boleh berangan-angan. Okay. Sebab apa? Apa yang kita imagine sebenarnya, okay, saya adalah dalam Islam dia kata doa melalui imajinasi. Okay, you tak dapat pun lagi pointer for flat tu untuk semesta ini.
You tak dapat pun lagi. Tapi you sentiasa berimajinasi, you bayang you tutup mata, you bayangkan bila you klik je result nanti, you dapat 4 flat, you dapat ENT 300A+. You kena sentiasa bayangkan benda tu lah. Sebab apa kena bayangkan? Bila you bayangkan, you akan take action towards that dreams. Itu yang Islam ajar, doa melalui imajinasi. Itulah juga yang saya selalu praktiskan. Sebelum saya jadi pensyarah, saya tak tahu pun saya nak jadi pensyarah, tapi dulu-dulu cita-cita saya memang nak jadi pensyarah. Bila cikgu tanya nak jadi apa, nak jadi pensyarah. Bila dah masuk ke universiti, pensyarah saya tanya, apa yang awak nak jadi? Saya kata saya nak jadi macam doktor, saya nak duduk kat tempat doktor. Lepas tu dia kata, wah bagus, saya doakan awak dapat apa yang awak impikan. Sebab saya memang sentiasa berimajinasi, saya masuk ke kelas, saya ajar student saya. Tapi last ODM, masuk kelas juga online kan. Tak apalah, sama je sebenarnya. Okay, so saya berdoa melalui imajinasi. Alhamdulillah, Allah kabulkan. Sebab apa? Sebab Allah kata apa yang kita imagine itu adalah apa yang Allah nak bagi sebenarnya. Okay, saya scroll saya punya reels. Saya tak ada reels, saya scroll orang lain punya reels dekat IG. Saya jumpa Steve Harvey. Apa nama dia? Lupa dah. Steve Harvey lah, yang botak tu kan, hitam tu. Dia kata Tuhan ini baik. Dia kata God is very good. Dia kata sebab apa yang you imagine itu adalah adalah petunjuk daripada Allah. Dia kata Allah, dia kata God adalah petunjuk daripada Allah apa yang dia nak bagi dekat you. Sebab tu dia kata God tu sangat bagus. You dah imagine, sebenarnya benda tu dia nak bagi. Steve Harvey memang sangat-sangat bagus dari segi dia punya agama, walaupun dia bukan agama Islam, tapi pandangan dia terhadap agama tu sangat bagus. Dia menerima semua pandangan agama lain. Okay. Itulah nak katanya, bukan entrepreneur saja ada ciri-ciri successful, orang lain pun ada ciri-ciri kejayaan dia. So you as a student, saya as a pekerja pun kena ambil advantage, kena ambil apa yang pengajaran yang sepatutnya kita apply dalam kita punya kehidupan seharian. Okay, so sekarang ni you pilih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nama yang ada kat dalam kita punya slide ni. Pilih satu nama, then you explore about dia karakteristik. Buat satu paper je, satu page sahaja. Tak perlu cover page ke apa ke, tak perlu, ni hanya aktiviti saja. Cerita, let's say you ambil tadi tu lah, Walt Disney. So siapa Walt Disney, apa karakter dia? Cukup satu page, hantar. Rename sahaja file tersebut menggunakan nama you. Okay, tak perlu cover page semua, tak perlu, saya nak satu page sahaja. Even though saya tahu you akan copy paste, tapi baca sikit lah. Apa yang tak perlu tak payahlah. Even though dah copy paste, tulisan tukar je, Times New Roman ataupun Arial. Jangan bold. Kalau bold nampak sangat lah, ambil copy paste. Buat elok-elok lah. Buat elok-elok. Okay, dah apa ni? Dah part 4 part 6. Dah part 6 aku ni. Kacang je assignment, kacang je aktiviti ni sebenarnya. Okay, so nanti hantar dalam link yang akan saya berikan dalam Google Classroom dalam week 2. Okay, hantar sebelum pukul 12. Kejap je ni, dah sebelum pukul 12. Okay, you get my point. Pilih salah satu nama yang tertera, buat research sikit tentang dia karakteristik, write down dalam one piece of paper, rename with your own name, hantar dalam link Google Drive yang akan saya attach dalam minggu kedua, week 2 dalam Google Classroom. Sekian, terima kasih. Itulah arahan dia. Okay, ni tak payah nak buat quiz lah. Nantilah kita buat quiz. Okay, so maka
Okey. Itulah kita punya agendanya pada hari ini. Saya sebenarnya tadi buka saya punya U-Feature, tak boleh tau. You all ada masalah tak buka U-Feature hari ni? Sama boleh ada. ada. Sama ada. Ada sama-sama. Betul-betul. So maksudnya dengan server saya lah. Kita punya ni lah, kita punya sistem. Sebabnya nak letak juga kita punya attendance dalam tu Tapi tak boleh. Sudah macam mana? Okey, nanti saya sediakan dekat saya punya Google Meet ni pun ada attendance, tapi saya nak proper lah. Saya sediakan Google Form. Okay, Google Form you masukkan nama, okay. Hanya yang masuk ke dalam kelas saya saja isi Google Form tu. Hak tak masuk, jangan gatal tangan. Hak tak masuk tak dalam ni lah. Okay. Jangan bagi, tak juga, mesti dia isi juga, tak apalah. Tapi saya nampak kat sini ada 50, 8 tolak 2, saya pakai 2 screen, 56. 56. Ada 6 orang kot yang tak hadir sebab supposedly ada 62 orang. Okay, any question? Madam, saya nak tanya. Boleh. Contoh kan, entrepreneur yang saya nak interview tu, contoh macam ada retailer. So company tu ada macam husband and wife lah. So entrepreneur tu saya boleh interview dua atau the main je? Pilih salah seorang. Jangan buat dua-dua. Soalan yang bagus. Sebab ada juga student saya, dia interview laki bini. So nanti dia akan macam yang PEC tadi 4 tadi, yang satu dia cerita pasal laki dia. Lepas tu hak ni cerita pasal bini pula. Lepas tu yang ketiga they pula. Yang ni she. Hak ni he. Hak ni they. Tak nak, pilih salah satu saja. Boleh? Okey. Lagi soalan? Madam, Ya, Alif. kalau macam business partner pun pilih salah seorang juga? Betul. Tapi you mention lah business to business partner. Tapi bila you nak buat PEC, mesti kena salah seorang je. Okey. Terima kasih. Boleh. Sama. Partner ni dia kalau ada 4 orang, bermaksud 4-4 ni adalah owner sebenarnya. So sebab tu saya nak seorang je. Tapi bila you nak cerita pasal company tu, you boleh je cerita pasal partnership mention about that kind of business adalah partnership that consists of CA, CB, CC. Boleh je cerita. Tapi dalam PEC pilih seorang. Lagi? Kalau interview entrepreneur tu tapi dia tak ada produk, macam contoh dia buat trader ataupun penceramah ke, boleh ke? Boleh. Kalau ceramah tu bermaksud dia servis, dia consultant. Dia ataupun dia motivator, boleh juga. Kalau dia trader pun kalau trader pun dia ambil produk orang lain. So means dia jual produk orang. Tu pun boleh juga. Banyak masuk WC tu Fahmi. Busy madam. Lain. Ada lagi? Ada So I hope that crystal clear lah yang saya terangkan pada hari ini berkenaan dengan assignment. Okay, sebenarnya dalam topik ni ada lagi belakang-belakang ni. Cuma saya skip lah. You tengok dia punya slide ni. Ni ada. Nanti kita cover balik lah. So benda hak belakang-belakang ni simple things je. Kalau you tengok definition of entrepreneur, siapa entrepreneur, apa ke entrepreneurship, macam tu je. So hari ni saya nak fokuskan pada you untuk terus buat assignment lah. Itu lebih penting. Okay. Kalau tak ada apa-apa, saya tutup kelas kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-As. Amin ya rabbal alamin. So saya hutang Google Form dan juga link untuk hantar assignment. Okay. Hopefully semua boleh hantar on that masa yang tadi diberikan sebelum pukul 12. 9, 10, 10 itulah sebelum pukul 12. Okay. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Seperti biasa ucapan saya, take a good care of yourself, jaga diri baik-baik.
Jangan tinggal solat, banyakkan amalan di akhir-akhir zaman ini. Ustazah pula hari ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Dah.